Sidang hadiri dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Ketua WIP yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Dolmat dan barisan ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Tuan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusia IR Insinyur Haja Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 10 Palang 2023 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, dengan limpah rahmat-Mu kami pohonkan, dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami rayukan, dengan kudrah dan iradah-Mu kami harapkan. Barang apalah kiranya, jadikan majlis mesyuarat kami ini sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan, demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah ya Dzal Fadli wal Ihsan, kekekalah hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah akan kami ke jalan yang mendapat keridhaan-Mu. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja harian, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat hasad dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami akan sifat rajin bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, maruah agama dan kehormatan diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya berpindah kepada perkara 2, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar, dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempengerusikan mesyuarat bulanan bilangan 10 Palang 2023 dengan hormat ta'zim yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Bandaraya Johor Bahru. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang bahagia Datuk Muhammad bin Dolmat, Ketua WIP, Ahli Majlis serta barisan ahli-ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia IR Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, barisan ketua-ketua jabatan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga di atas limpah kurnianya, kita semua dapat hadir bersama-sama pada pagi ini bersempena dengan mesyuarat penuh MPJB bilangan 10/2023. Pada awal ucapan hari ini, saya dengan penuh rasa hormat takzimnya ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah, ucap selamat dan menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor sempena pemilihan Duli Yang Maha Mulia Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 oleh Majlis Raja-Raja. Patik bersama barisan ahli majlis dan seluruh warga kerja MPJB berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar Duli Yang Maha Mulia Tuanku sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan dilanjutkan usia berkekalan bersemayam di atas tahta dengan penuh kemuliaan. Semoga dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, tanah air tercinta ini terus maju, kekal aman dan makmur di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Para hadirin yang saya hormati sekalian, untuk makluman semua, Bandaraya Johor Bahru akan menjadi tuan rumah kepada penganjuran Asia Pacific Regional Climate Week 2023, anjuran bersama Kerajaan Negeri Johor, Kerajaan Persekutuan dan United Nations Framework Convention on Climate Change ataupun UNFCCC. Acara ini akan berlangsung pada 13 hingga 17 November 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor. APCW 2023 ini menyediakan platform untuk para pembuat dasar, perniagaan dan masyarakat untuk bertukar pandangan dan kepakaran berkaitan solusi perubahan iklim, cabaran untuk diatasi serta peluang yang telah dicapai di wilayah-wilayah lain di peringkat global. APCW 2023 ini akan memfokuskan 4 hala tuju utama, iaitu sistem tenaga dan industri, bandar, penempatan bandar dan luar bandar, infrastruktur dan pengangkutan, tanah, perairan, makanan dan sumber air, serta masyarakat, kesihatan, punca pendapatan dan ekonomi. Pada tahun ini, negara telah melancarkan Pelan Adaptasi Nasional ataupun National Adaptation Plan serta hala tuju transisi tenaga nasional ataupun National Energy Transition Roadmap. Pelan ini menggariskan komitmen negara terhadap adaptasi iklim dan transisi ke arah tenaga mampan di masa hadapan. Bagi tujuan adaptasi iklim, negara kini memfokuskan terhadap daya tahan di 5 bidang, iaitu kesihatan awam, agriculture dan keterjaminan makanan, perhutanan dan biodiversiti, sumber dan keterjaminan air, serta berkaitan infrastruktur dan bandar. Dijangka seramai lebih 2,000 delegasi APCW 2023 daripada pelbagai negara akan mengunjungi Bandaraya Johor Bahru sepanjang program ini berlangsung. Lebih menarik lagi, sebagai manifestasi komitmen negeri terhadap perubahan iklim, negeri Johor akan melancarkan The Johor Green Deal semasa APCW 2023 ini bagi menggariskan hala tuju tindakan perubahan iklim masa hadapan. Untuk makluman para hadirin, bersempena APCW 2023 ini, MPJB turut merangka pelbagai program pra-APCW dan program sampingan ataupun pocket events APCW sepanjang awal bulan November ini. Antara program yang diadakan ialah APCW 2023 Fun Run sejauh 5 km dan JB Car Free Morning pada Sabtu 11 November 2023 bertempat di pejabat MPJB Jalan Datuk On. JB Car Free Morning ini diadakan selaras hasrat untuk menjayakan amalan rendah karbon di Bandaraya Johor Bahru, manakala APCW 2023 Fun Run diadakan untuk mewar-warkan konvensyen APCW yang akan berlangsung di Bandaraya Johor Bahru ini. Pendaftaran secara atas talian masih dibuka. Untuk warga bandaraya dan yuran penyertaan ini akan kita sumbangkan untuk tabung aktiviti rendah karbon dan kelestarian di dalam Bandaraya Johor Bahru. Seterusnya, MPJB juga akan menganjurkan karnival seni dan budaya bertempat di pusat Bandaraya Johor Bahru sepanjang 13 hingga 17 November ini. Antara pengisian karnival ini adalah persembahan gendang Cina, kompang dan tarian kaum India,
flash mob tarian kebudayaan, JB Musika dan program Heritage Trail di Legaran Segit dan Pusat Bandar Johor Bahru. Persembahan ini akan diadakan pada sebelah malam sepanjang minggu APCW 2023. Tambahan lagi, MPJB juga akan menganjurkan Greenscape Johor Bahru di TMIYC bermula 13 hingga 17 November 2023. Antara pengisian Karnival Greenscape Johor Bahru ini ialah pameran kesenian, persembahan kebudayaan, aktiviti rekreasi, workshop kreatif menggunakan bahan kitar semula, program penanaman pokok, pameran kenderaan elektrik, pasar bahan kitar semula dan lain-lain lagi aktiviti menarik untuk setiap lapisan umur warga bandaraya. Selain dari aktiviti anjuran MPJB sepanjang minggu APCW 2023, MPJB juga akan membina arca di sekitar bandaraya dan menceriakan lagi suasana bandaraya dengan lukisan mural. Oleh itu, saya menjemput warga Johor Bahru untuk turun beramai-ramai ke program-program anjuran MPJB sepanjang minggu APCW 2023 pada 13 hingga 17 November ini. Maklumat lanjut berkaitan aktiviti sampingan APCW 2023 ini akan kita paparkan di laman web serta laman media sosial rasmi MPJB. Para hadirin yang saya hormati sekalian, seperti yang sedia maklum, Bazar Perayaan Hari Raya Deepavali telah pun bermula pada 15 Oktober 2023 sehingga 11 November 2023 di kawasan Pusat Bandar dan di Taman Tampoi Indah. Terdapat 5 persatuan penganjur yang menganjurkan Bazar Deepavali di Pusat Bandar yang melibatkan hampir 230 unit kemah perniagaan, manakala satu penganjur pula di Taman Tampoi Indah melibatkan hampir 55 unit kemah perniagaan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Bazar Deepavali merupakan tarikan utama tempat membeli belah bagi kaum India yang tinggal di Johor Bahru dan di kawasan sekitarnya. Sudah pasti ramai pengunjung yang akan hadir dalam tempoh tersebut untuk mencari keperluan untuk hari perayaan. Oleh hal yang demikian, MPJB amat mengharapkan kerjasama dan komitmen dari semua penganjur, peniaga maupun pengunjung Bazar Deepavali supaya sama-sama menjaga kebersihan dan keceriaan bandar di samping mengekalkan kemeriahan Bazar Deepavali pada waktu yang sama. Lebih-lebih lagi, daerah Johor Bahru yang akan menerima kunjungan delegasi-delegasi dari luar negara bersempena Asia Pacific Climate Week 2023. Gunakanlah peluang ini untuk menonjolkan hospitality Johor Bahru yang ramah, bersih, ceria dan harmoni kepada pengunjung-pengunjung tempatan dan luar negara. Hadirin sekalian, sebagaimana semua sedia maklum juga, bermula bulan Oktober ini menandakan musim pembaruan lesen bagi tahun 2024. Saya berharap agar semua pemegang lesen yang masih aktif bersegera untuk membuat pembaharuan agar perniagaan dapat berjalan lancar pada tahun berikutnya. Sekiranya pemegang lesen tidak lagi menjalankan perniagaan, permohonan rasmi untuk pembatalan lesen perniagaan boleh dikemukakan kepada Jabatan Pelesenan MPJB. Selain itu, berikutan terdapat beberapa perubahan jenis aktiviti perniagaan berisiko tinggi sebelum ini kepada tidak berisiko tinggi, seperti perniagaan restoran dan pusat cuci kenderaan bermula 1 Februari 2023 yang lalu. MPJB mendapati terdapat segelintir pelesen mengambil mudah dengan syarat pelesenan sedia ada. Terdapat banyak aduan berhubung restoran-restoran yang membasuh alatan dan berkakas di luar restoran, membuang air cucian secara terus di atas jalan raya serta tidak memasang atau menyelenggara perangkap minyak dengan sempurna. Ini menyebabkan kerosakan dan kekotoran kepada pembukaan jalan, menyebabkan longkang tersumbat, air bertakung dan berminyak serta merupakan salah satu punca banjir kilat di beberapa kawasan di dalam bandaraya ini. MPJB juga mendapati bahawa pengusaha pusat cuci kenderaan turut tidak memasang sistem rawatan air kumbahan ataupun serak yang sempurna yang menyebabkan air sabun mengalir secara terus ke atas jalan raya dan turut menjadi punca sebagaimana yang dinyatakan sebentar tadi. Oleh yang demikian, pihak majlis menegaskan agar semua pengusaha pusat cuci kenderaan menyemak semula pemasangan serak serta membuat penyelenggaraan berkala ke atas perniagaan masing-masing. Justru, pihak majlis menyeru agar semua pemegang lesen
Untuk apa jua aktiviti perniagaan hendaklah mematuhi segala syarat yang ditetapkan dengan sebaiknya. Syarat-syarat tersebut dibuat kerana mengambil kira kesan kepada masyarakat dan alam sekitar. Sekiranya berlaku pelanggaran syarat lesen, pihak majlis boleh mengambil tindakan membatalkan lesen perniagaan yang telah kita berikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai makluman semua, sejumlah RM200,000 telah diperuntukkan oleh MPJB dalam program cabutan bertuah cukai harta MPJB bagi tahun 2022, di mana hadiah utama yang ditawarkan adalah sebuah kenderaan Pro 2 Myvi dan wang tunai masing-masing berjumlah RM30,000 dan RM20,000 serta pelbagai lagi hadiah yang menarik yang menanti pemenang. Objektif program cabutan bertuah cukai harta ini adalah untuk mempertingkatkan hasil kutipan cukai harta, menurunkan jumlah tunggakan cukai harta MPJB di samping menghargai pembayar-pembayar cukai yang setia menjelaskan tanggungjawab mereka setiap tahun. Cabutan pemenang kali ini telah dibuat pada 30 Mei yang lepas. Jumlah pemenang yang terlibat adalah seramai 188 orang pemenang. Sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan majlis penyampaian hadiah-hadiah utama cabutan bertuah cukai harta 2023 kepada pemenang-pemenang yang akan diadakan di lobi Menara MPJB. Di kesempatan ini, saya juga menyeru kepada semua pemilik-pemilik harta di dalam kawasan MPJB agar menjelaskan bayaran cukai harta dalam tempoh masa yang ditetapkan bagi mengelakkan tindakan undang-undang diambil di atas kegagalan menjelaskan cukai harta. Para hadirin sekalian, MPJB dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru dan Pasir Gudang serta Iskandar Malaysia telah melancarkan program pendidikan kelestarian LA21 MPJB. Objektif program pendidikan kelestarian ini dilaksanakan adalah bagi melahirkan generasi warga Bandaraya Johor Bahru yang cakna terhadap usaha pemeliharaan alam sekitar serta membudayakan amalan rendah karbon di dalam kehidupan masing-masing dan masyarakat setempat. Melalui program ini, MPJB memperuntukkan sebanyak RM501,000 bagi tujuan pelaksanaan program aktiviti dan pertandingan sekolah-sekolah rendah dan menengah di dalam kawasan MPJB yang melibatkan daerah Johor Bahru dan Pasir Gudang yang memfokuskan amalan rendah karbon dan kelestarian seperti kita semula minyak masak, kita semula bahan terpakai, membuat kompos serta program-program penjimbatan tenaga. Program-program ini akan dipertandingkan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah dan sesi penyampaian hadiah akan dilaksanakan pada Mac 2024. Sebagai penutup ucapan saya pada pagi ini, saya ingin sekali lagi mengajak warga Bandaraya untuk sama-sama menyertai program-program menarik anjuran MPJB sepanjang minggu APCW 2023 bermula 13 hingga 17 November ini. Program yang disusun ini adalah sesuai untuk setiap isi keluarga dan boleh memberikan manfaat dan ilmu berkaitan amalan kelestarian dan rendah karbon yang boleh dilaksanakan di komuniti setempat. Semoga dengan penganjuran aktiviti APCW 2023 ini dapat melahirkan generasi warga Bandaraya yang mencintai alam sekitar serta masyarakat rendah karbon di masa akan datang. Setakat ini saja ucapan saya. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Berikut perkara 3, mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 9 Palang 2023 bertarikh 3 bulan Oktober 2023. Penyata mesyuarat penuh bilangan 9 2023 bertarikh 3 hari bulan Oktober 2023
setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4, mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. 4.1, menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 10/2023 bertarikh 18 hari bulan Oktober 2023. Salam sejahtera dan selamat pagi Yang Berhormat Datuk Pengurusi. Saya Teo Chaling membawa usul supaya nyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 10/2023 bertarikh 18 hari bulan Oktober 2023 bagi diterima dan diluluskan. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Datuk Pengurusi, saya Alauddin bin Hamid menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 10/2023 bertarikh 18 Oktober 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.2, menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 10/2023 bertarikh 17 hari bulan Oktober 2023. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Nur Akmal binti Muhammad menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 10/2023 bertarikh 17 Oktober 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.3, menerima penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 10/2023 bertarikh 16 hari bulan Oktober 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Haji Saifuddin Yusof membawa usul supaya penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 10/2023 bertarikh 16 hari bulan Oktober 2023 bagi diterima dan diluluskan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Yu Chie Siong menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 10/2023 bertarikh 16 Oktober 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.4, menerima penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 10/2023 bertarikh 17 hari bulan Oktober 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Abu Talib bin Alias membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 10/2023 bertarikh 17 Oktober 2023 bagi diterima dan diluluskan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Suhaimi bin Ahmad menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 10/2023 bertarikh 17 Oktober 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.5, menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 10/2023 bertarikh 18 hari bulan Oktober 2023. Biiznillah, barakallahu fiq, saya Syekh Ahmad Nafiq bin Syekh Abdul Rahman membawa usul supaya penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 10/2023 bertarikh 18 hari bulan Oktober 2023 bagi diterima dan diluluskan. Selamat pagi. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Kevin Lim menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 10/2023 bertarikh 18 Oktober 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.6, menerima penyata jawatankuasa tafsiran bilangan 10/2023 bertarikh 19 Oktober 2023.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat pengurusi, saya Muhammad Airul Azlan bin Sulong menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa taksiran bilangan 10/2023 bertarikh 19 Oktober 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 5 membentangkan penyata palang minit mesyuarat sebagai makluman. 5.1 Penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 19 palang 2023 bertarikh 11 Oktober 2023 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 20 palang 2023 bertarikh 19 Oktober 2023 bagi diterima sebagai makluman. Penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 19/2023 bertarikh 11 Oktober 2023 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 20/2023 bertarikh 19 Oktober 2023 diterima sebagai makluman. Seterusnya, perkara 6 usul penangguhan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Bong Seng Heng membawa usul supaya mesyuarat penuh bilangan 10 palang 2023 bertarikh 30 hari bulan Oktober 2023 ditangguhkan. Sekian, terima kasih. Dengan itu, mesyuarat penuh bilangan 10/2023 bertarikh 30 Oktober 2023 ditangguhkan. Seterusnya, perkara 7 ucapan penangguhan ahli majlis. Dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam maju Johor. Yang saya hormati dan kasihi Yang berhormat Datuk Haji Nur Razam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang dihormati, yang berbahagia Datuk Ketua VIP dan rakan-rakan Ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang bahagia Tuan SU, yang bahagia Puan Timbalan SU. Barisan pengarah Majlis Bandaraya Johor Bahru, rakan-rakan media dan para hadirin sekalian. Yang berhormat Datuk, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi saya peluang menyampaikan sepatah dua kata dalam ucapan penangguhan ini. Yang bahagia Datuk, saya ingin memulakan ucapan saya isu-isu yang bangkit di sun saya. Seterusnya berkaitan bangunan terbengkalai bersebelahan kondominium Pelita, persekitaran yang terlalu teruk dan membahayakan penduduk kawasan tersebut. Saya mohon kepada pihak berkenaan untuk mengambil tindakan segera dapat menghubungi pihak bangunan tersebut untuk membaiki bangunan tersebut atau meroboh bangunan tersebut supaya menjaga keselamatan orang awam. Untuk maklumat berhormat Datuk Bandar, di kawasan saya terdapat banyak aduan tentang homestay yang di Jalan Datuk Soleman dan Jalan Wakaf berlaku di kawasan kejiranan tersebut dari aktiviti-aktiviti penyewa homestay berkenaan. Sebab itu, saya mohon pihak yang bertanggungjawab untuk memantau aktiviti-aktiviti homestay di kawasan tersebut. Saya juga mohon jasa baik Jabatan Landscape untuk menghias Jalan Datuk Soleman, Jalan Abdullah Tahir dan Jalan Tebrau. Tujuan utama saya memohon perkara tersebut adalah kawasan-kawasan tersebut digunakan oleh ramai pelancongan-pelancongan dari dalam negeri maupun luar negara. Saya juga ingin membawa satu lagi perkara untuk perhatian yang berhormat. Jambatan lintas lalu berhadapan Water Crystal Crown tidak boleh digunakan oleh orang awam. Antara sebabnya kerosakan yang teruk dan tidak selamat digunakan oleh orang awam. Saya memohon kepada pihak berkenan supaya mengambil tindakan segera sebelum kejadian tidak diingini berlaku. Banjir kilat terutamanya di kawasan Century Garden merupakan satu cabaran tidak dapat diselesaikan pada masa ini. Jalan Datuk Soleman dan Jalan Serigala sehingga kini banyak aduan saya telah terima daripada peniaga-peniaga di kawasan tersebut. Maka saya memohon jasa baik kontraktor Safwa Global supaya mengambil tindakan segera supaya perkara ini tidak diulangi masa akan datang. Johor Bahru merupakan bandaraya antarabangsa dan juga terkenal dengan makanan-makanan
tradisional dan pelbagai jenis makanan daripada dalam negeri ataupun daripada luar negara. Untuk mengekalkan nama tersebut, maka kebersihan memainkan peranan utama dalam subjek tersebut. Saya sebagai ahli majlis dan sebagai orang awam mencadangkan kepada pengusaha restoran-restoran memastikan semua pekerja-pekerja restoran wajib memakai pakaian lengkap seperti apron dan headcap semasa memasak dan menghidang makanan untuk customer. Di zon Taman Abad dan Wadiana, gotong royong SND telah dijalankan persekitaran perumahan Jalan Datuk Sulaiman dan beberapa lokasi berhampiran yang sertai oleh ahli majlis pegawai MBJP, Jawatan Kuasa Penduduk, pihak FW Corp dan penduduk zon Taman Abad dan Wadiana. Semoga program ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Semoga ia menjadi satu amalan budaya yang berterusan untuk memastikan kebersihan di negeri Johor amnya dan Johor Bahru khususnya berada di tahap yang terbaik. Pada perayaan Deepawali atau pesta saya seperti yang rakyat Malaysia sedia maklum, pada 12 November 2023 akan datang terdapat sambutan Hari Deepawali bagi penganut Hindu di Malaysia. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Deepawali seluruh penganut Hindu di Malaysia. Saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada Yang Tuan Datuk untuk dan ketua-ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, khususnya Jabatan Pelaksanaan kerana memberi peluang dan keizinan kepada peniaga-peniaga untuk berniaga di Bazar Deepawali pada tahun ini. Ini dapat membantu para peniaga menambah pendapatan untuk menyambutkan perayaan Deepawali. Pada perayaan Deepawali atau Pesta Cahaya pada tahun ini, Bazar Deepawali telah berlangsung selama sebulan, bermula 15 Oktober hingga 23 sehingga malam perayaan Deepawali pada 11 November 23. Semoga festival ini dapat diteruskan pada masa yang akan datang dan dapat membantu rakyat Johor untuk terus berniaga meningkatkan ekonomi negeri Johor. Yang Berhormat Datuk Bandar, pada masa ini keadaan di persekitaran di jalan keluar dari Siaiku JB terlibat lebih cantik dengan hiasan landscape. Jalan-jalan di kawasan itu juga telah diperbaiki dan diturap. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Landscape Negeri Johor. Saya bersama-sama sahabat seangkat ahli majlis yang lain akan terus berusaha untuk menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan sebaiknya. Sebelum saya akhiri ucapan saya yang mulia ini, ingin saya sekali lagi secara peribadi mengucapkan setinggi penghargaan kepada semua barisan pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru yang telah bertumbuh lumus mengorbankan masa, tenaga dan emosi dalam mentadbir urusan sebuah bandaraya antarabangsa ini. Saya berharap agar pentadbiran MBJP dapat menumpukan usaha dalam memaju dan menambah baik bandar untuk membawa manfaat kepada warganya. Semoga Bandaraya Johor Bahru mampu berperanan sebagai satu bandar moden dan mampan yang serba lengkap. Ia akan menjadi nadi pembangunan kepada negeri Johor dan Malaysia. Malah ia boleh menjadi contoh dan model bandar yang sejahtera untuk didiami bekerja belajar yang tahap global. Sebelum saya mengakhiri ucapan penangguhan saya mengucapkan tahniah dan sabas kepada Datuk Bandar yang dapat anugerah cemerlang pada malam semalam. Saya ingin memohon maaf jika terdapat sebarang salah atau silap atau keterlanjuran kata saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang menguasai segala semesta alam dan makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam maju Johor dan salam madani. Yang saya hormati dan yang saya dambakan. Yang berhormat Datuk Nur Azam, Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Johor Bahru. Yang berhormat
Datuk Muhammad Dolmat, Ketua Whip Ahli Majlis serta seluruh jajaran sahabat Ahli Majlis yang cukup berdedikasi, Tuan Haji Miswan Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Insinyur Hajah Nazatul Shima, Timbalan Setiausaha, pimpinan ketua-ketua jabatan, pengarah serta pegawai, ahli-ahli permusyawaratan sekalian, rakan-rakan media yang hadir dan hadirin sekalian. Terima kasih kerana saya diberi kesempatan untuk membuat sedikit ucapan ringkas khas dan beberapa penghargaan dan keprihatinan bagi pihak ahli Majlis Bandaraya. Ingin saya membongkar maksud sebuah sabda Rasulullah yang berbunyi, 7 jenis manusia yang dinaungi Allah pada hari yang tidak ada tempat bernaung, yakni qiyamah, melainkan naungannya. Pertamanya ialah imam, yakni pemimpin atau raja yang adil. Riwayat Al-Bukhari 660 dan Muslim 1031. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya dan jajaran sahabat-sahabat ahli majlis ingin merafakkan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar, Sultan bagi seluruh jajahan Ta'aluk Johor Darul Ta'zim yang telah diangkat, dimartabatkan dan diabsahkan sebagai Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu khas minggu lalu. Ini merupakan khabar dan berita yang amat gembira bagi seluruh rakyat Johor kerana kita semua sudah sedia maklum peranan, keprihatinan dan keupayaan Baginda Tuanku Sultan dalam memimpin negeri dan rakyat yang sangat membanggakan. Saya mendoakan agar Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku akan diberikan rahmah inayahnya memimpin Malaysia ke arah sebuah negara yang dinamik ekonominya, makmur mahsulnya dan bahagia sejahtera rakyat. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, pada pagi yang serba indah ini, kita di bumi Johor dan di Malaysia amnya sewajibnya bersyukur kerana kita masih bugar hidup dan menghirup bumantara yang aman dan sentosa. Keharmonian dan kerukunan kehidupan kita hari ini adalah manifestasi citra akan keamanan yang tidak sebolehnya kita lacurkan sewenang-wenangnya dengan tindakan dan kelaku yang tidak menjaga sensitiviti yang terwujud di kalangan masyarakat kita. Namun, amat berbeza nasibnya dengan saudara dan sahabat kita di bumi Gaza yang ketika sedang kita bermusyawarah di Dewan yang sungguh dingin ini, mereka sedang bertarung atma, yakni nyawa dan jiwa dalam mempertahankan kedaulatan tanah air mereka yang telah diceroboh, diperkosa sejak lebih 70 tahun, yang mana hak dan maruah mereka telah dinafikan tanpa belas dan peri kemanusiaan. Melihat anak-anak kecil yang bergentayangan tanpa ibu bapa dan berterusan dibedil dengan meriam dan roket, tidak mampu lagi kita tergambar oleh kata-kata. Apatah lagi air mata dan emosi akan betapa sedih, hiba dan geramnya kita melihat kerakusan tentera Israel menyerang dan memunggah kehidupan rakyat Palestin tanpa ada sekelumit pun rasa bersalah dan nilai manusiawi. Namun inilah realitinya hari ini. Dan ini berlaku peristiwa sebegini di dalam dunia moden yang jauh dari ketamadunan manusia. Dan sebagai rakyat Malaysia yang berdaulat, bebas dan merdeka, mari kita sama-sama bermunajat dan berdoa sekerap yang mungkin untuk konflik ini dihentikan segera. Dan di kesempatan ini juga marilah kita menghulurkan seberapa daya yang mungkin kepada tabung kemanusiaan Gaza Palestin yang baru-baru ini dilancarkan oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru dengan kerjasama Cinta Gaza Malaysia. Bolehlah kita rujuk di Facebook rasmi MBJB bagi tujuan dan maksud yang disebutkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin memetik kata-kata dari dua tokoh barat berkenaan kepimpinan dan pemimpin. Yang pertama, jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk menjadi lebih banyak bermimpi, belajar lebih banyak dan berbuat lebih banyak dan menjadi lebih baik, berarti kamu adalah seorang pemimpin yang cukup wibawa. John Quincy Adams. Yang kedua, pemimpin menjadi hebat bukan kerana kekuatannya,
tetapi kerana kemampuan keberdayaannya kepada orang lain oleh John Maxwell. Di kesempatan ini, untuk direkodkan, saya dan seluruh pimpinan jajaran ahli majlis ingin merakam dan menyampaikan ucapan gerak rasa getar hati saya dan rakan-rakan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Nur Azam bin Osman atas pencapaian dan penganugerahan anugerah perkhidmatan cemerlang Pegawai Takbir Negeri Johor oleh Kerajaan Negeri Johor Darul Ta'zim. Anugerah tinggi ini adalah manifestasi realis yang bukan omongan kosong. Melihat kepada sosok Yang Berhormat Datuk Nur Azam, tidak dapat disangkal ketekunan dan kesungguhan Datuk dalam melaksanakan amanah amat luar biasa usaha dan pendekatannya. Keupayaan Datuk dalam mengendali urus sebuah organisasi terpenting ini menjadi bukti nyata bahawa keberdayaan Datuk menjadi inspirasi kepada kami dan seluruh warga MBJB dan membuktikan segala usaha dan tindakan Yang Berhormat Datuk ibarat Raja Wali yang terbang di awana semendarasa Wilis. Moga segala kebijaksanaan dan ketekunan Datuk ini dapat diterjemahkan lagi buat manfaat masyarakat negeri dan negara. Kami mendoakan agar Allah mengangkat segala munajat kami tanpa hijab di langit untuk terus mengangkat darajah dan jazbah Datuk berkongsi manfaat dan ilmu ini di lapangan yang lebih tinggi bagi kemakmuran dan kebaikan rakyat negeri Johor Darul Ta'zim. Saya sendiri secara peribadi menganggap Yang Berhormat Datuk lebih daripada seorang bos. He is truly a good brother. Bersama Yang Berhormat Datuk tidak terasa janggal dan terasing. Malah segala pengalaman dan nasihat beliau bersama saya akan saya sematkan kenangan manis dara yang akan saya simpan kemas dalam diari memori hidup saya. You are the Guliani of Johor Bahru, sir. Keep up your good efforts and the very best of luck in your future endeavour. Arakian itu di akhir bait ucapan saya. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada seluruh ketua-ketua jabatan, pengarah dan pegawai Majlis Bandaraya yang telah bertungkul lumus mengorbankan bukan hanya masa, senggang masa bersama keluarga, emosi, perasaan, tata kelaku yang saya faham bahawa menguruskan sebuah bandaraya ini bukan mudah. Bukan dikit pengorbanan yang harus dilempiaskan. Tapi saya yakin dan percaya segala fardu kifayah yang dibuat ini hanya ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat diterjemahkan kemudian. Demi menjayakan agenda Bandaraya Johor Bahru ini sebagai sebuah bandaraya masa depan yang menjadi inspirasi kepada seluruh negara. Semoga Allah terus berkati Johor, Allah peliharakan Sultan, kepada Allah berserah Zon Bandar Muar Melanggu. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang bahagia Datuk dan Datuk Wira serta rakan-rakan ahli majlis, yang saya hormati Tuan Setiausaha dan Puan Hajah Timbalan Setiausaha, ketua-ketua jabatan, ex-officio, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, ahli masyarakat sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya juga diberi kesempatan dalam ucapan penangguhan. Yang Mbak Datuk, hadirin yang dihormati sekalian, terima kasihlah kerana saya juga diberi kesempatan. Bulan lepas pun saya dah cakap dalam ucapan penangguhan. Bulan ni terpaksa cakap lagi atas Hajah Sa'diah punya permintaan. Dia boleh buat dewan ni riuh rendah. Satu dewan
dia ni sebagai pengelipur rara untuk memecah kesunyian. Itu sebabnya bila dia tak ada sebulan, kita rasa kehilangan. Kalau dia ada dalam apa-apa program, kita akan rasakan kemeriahan. Dalam mesyuarat pula, dia tak akan ketinggalan dalam perbahasan. Memang tiap-tiap bulan dia akan terutamanya lah dalam soal lawatan. Memang tiap-tiap bulan dia akan bangkit dan ingatkan supaya perkara itu menjadi kenyataan. Ini saya dah cakap je, tadi Ajar cakap sebelum daripada itu hari Ajar cakap, saya dah cakapkan. Hadirin yang saya muliakan, sebelum saya teruskan ucapan, ingin saya mengambil kesempatan mewakili rakan ahli majlis merapat sembah dan menjunjung setinggi-tinggi kasih dengan ucapan tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Takzim yang telah dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong yang ke-17 oleh Majlis Raja-Raja. Sebagai rakyat Johor, kami penuh yakin dengan pengalaman yang cukup luas yang dimiliki ke bawah Duli Tuanku dapat memayungi rakyat di negara ini. Semoga Allah melanjutkan usia Tuanku serta mengurniakan sebaik-baik kesihatan, berkekalan bersemayam di atas tahta. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya juga nak ambil kesempatan untuk ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Bandar, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Osman atas kejayaan anugerah Bina Mata Cemerlang yang diterima semalam. Memang kena pada tempatnya, memang selayaknya orang yang patut menerima dengan pengalaman yang luas, berfikir di luar dari kotak biasa, pandangan jauh yang dimilikinya, tegas dalam tugasannya, tetapi tetap mesra bersama kaki tangannya, menjadikan setiap orang selesa bekerja dengannya. Semoga anugerah yang diterima menjadi penyuntik semangat dalam meningkatkan pencapaian pada masa hadapan, dan saya mendoakan Yang Berhormat Datuk akan terus berjaya dalam kerjaya. Yang Berhormat Datuk, saya pun nak ucapkan terima kasih atas ucapan bulan lepas yang Datuk sampaikan, tapi yang ditujukan kepada saya dan saudara Nurizam yang menyertai pertandingan bowling menjadi Johan. Sepatutnya dalam ucapan bulan lepas saya nak sampaikan, tapi masa yang terhad Yang Berhormat Datuk pada hari itu nak ke rumah MB ada urusan. Jadi ketika itu saya pendekkan dan saya ringkaskan ucapan. Kali ini saya ambil sedikit kesempatan untuk berkongsi sedikit pengalaman dan yang mungkin agak melucukan. Dari pengalaman tersebut mungkin boleh kita jadikan pengajaran. Mengapa saya sebutkan mungkin melucukan? Sebab kami dalam memulakan perjalanan duduk dalam kereta yang ada aircon tapi tak sejuk, berpeluh kepanasan. Sampai malam tu, sampai di Alustar malam tu, kami cuba lane, berlatih untuk cari kesesuaian. Saya pun cuba kasut yang Datuk berikan. Kalau tengok skor malam tu macam ada harapan. Tapi ada apa yang berlaku pada hari pertandingan, kami nyaris lagi tak dapat sertai pertandingan. Ekoran daripada pihak penganjur buat perubahan dan pindaan. Sepatutnya jadual main pukul 4 baru dimulakan, tapi diawalkan pukul 2, tapi kami tak dimaklumkan. Kami tersekat dalam perjalanan, saudara Nurizam dapat panggilan. Kawannya kata, nama ada di skrin, tapi orangnya tak kelihatan.
pertandingan dah mula berjalan. Ketika itu kami dah mula tak keruan. Melihat wajah Dr. Khairi, hari ini dia ada di depan. Melihat wajah Dr. Khairi mula keresahan. Ialah sebagai presiden kelab bowling tentu ada kebimbangan. Datang dari jauh tapi tak dapat sertai pertandingan. Kalau itu berlaku, ini satu tamparan sebagai peneraju persatuan. Dipendekkan cerita, kami naik ke tempat pertandingan. Game pertama separuh frame dah berjalan. Nasib baiklah masih ada peluang kami dibenarkan menyertai pertandingan. Dalam keadaan tertekan, tak sangka pula lah Datuk, kami dapat lagi menjadi johan. Tambahan macam saya ni sebagai pelengkap bilangan saya. Hanya menumpang Sadonorizam punya kehebatan. Tapi yang saya heran, wajah Dr. Khairi ini tak nampak pun dalam keadaan tertekan. Malah dalam keadaan begitu, dia boleh lagi melemparkan senyuman. Dalam hati saya, ini mungkin agaknya ciri-ciri orang beriman. Dan mungkin jugalah mereka yang dalam bidang perubatan memang dah dilatih bagaimana untuk mengawal tekanan. Agaknya itulah mereka punya kelebihan. Baiklah Yang Amat Datuk, hadirin yang berbahagia, kini ucapan saya baru nak bermula. Saya cakap ni tak boleh nak angkat muka. Sebab Haji Ajis ada kat depan sana. Kalau saya angkat muka nanti, dia mula geleng-geleng kepala, lepas tu dia ketawa. Habislah saya nanti nak bercakap, tak keluar kata-kata. Haji Ajis ni sebenarnya memang hebat orangnya. Saya hari ni mungkin angkat sikit lah. Memang sesuai duduk kat sumber manusia. Dengan anak buah cukup dia jaga. Dengan kawan-kawan pun sama. Beliau saya tengok bukan main dia punya jaga. Kalau ada habuk kat baju kawan-kawan pun habis dikibas-kibasnya. Bertutur pun cukup jaga kata-kata. Kalau jadi panel temu duga, soalan pelik-pelik, ada kalinya sampai bab munakahat pun dia tanya. Nak tengok muka marah memang kita payah nak jumpa. Saya tengok kawan-kawan yang sealiran dengan dia, semuanya hebat-hebat belaka. Rupanya ini cerita cikgu. Memang bijak orangnya. Bukan setakat pandai mendidik anak muridnya, pandai dan teliti memilih pasangan mereka. Sebab itulah kalau kita tengok macam Tuan SU, Datuk Pendi, Tuan Haji Ajis dan yang lain-lain, lebih kurang perwatakannya. Inilah agaknya ciri-ciri yang cikgu pilih, cakap sikit banyak ketawa. Tahniahlah kepada mereka-mereka yang menjadi suami dan isteri kepada cikgu. Okeylah Yang Amat Datuk, kita lupakan soal mereka. Saya mulakan yang pertama, yang lepas saya dah bangkitkan soal cukai harta. Hari ini saya terpaksa bangkitkan juga sebab terlalu ramai penduduk yang membangkitkannya. Mereka menganggap kita buat penilaian yang amat luar biasa. Nilaian baru naik beripat kali ganda. Rata-rata mereka tanya apa asas nilaian sedemikian rupa, di mana mereka boleh merujuk untuk dapatkan nilai sebenarnya. Kita pun pening nak jawab macam mana, walaupun ada di antaranya kita dah jawab penilaian ni tak dibuat dah terlalu lama. Dalam akta memang dah ada, sepatutnya 5 tahun sekali perlu dibuat penilaian semula. Penat berhujah. Penat juga kita berhujah panjang berjela. Akhirnya mereka buat kesimpulan, memang bandaraya nak naikkan cukai harta. Itulah tujuan utama, kata mereka. Kata mereka, cukai meningkat, perkhidmatan pula bagaimana?
banyak yang menjadi pertikaian mereka, soal parit sampah jalan, taman permainan dan sebagainya. Sepatutnya dah tak timbul lagi perkara-perkara sedemikian rupa. Kita tak sempat nak jawab, itu semua di bawah konsesi punya kerja. Mereka dah cakap jangan nak tolak ke sana. Yang mereka tahu MBJB pungut cukai, MBJB lah punya tanggungjawab semuanya. Akhirnya saya nasihatkan supaya mereka buat bantahan untuk dilihat semula. Kata mereka sampaikan kepada ahli majlis ni sepatutnya yang mewakili mereka. Dan ditanya pula lagi, apakah peranan fungsi ahli majlis? Apakah payah juga nak jawab? Sebenarnya tak kuasa nak panjangkan cerita. Saya kata saya akan bawa suara anda semua selagi terdaya. Muhammad Datuk, saya melihat suasana yang ada, ditambah pula ahli-ahli majlis menjadi ahli jawatankuasa bantahan cukai harta yang akan berhadapan dengan bantahan mereka. Ketika itu tak dapat saya nak bayangkan suasana yang bagaimana. Rasa serba salah pasti akan menjelma. Ada rakan-rakan ahli majlis dah mula terasa. Mungkin sampai satu peringkat kami seolah-olah tidak membela mereka. Perkara-perkara begini akan menjadikan kawan rapat, jiran tetangga bermasam muka. Diharap perkara ini dapat dilihat semula. Kami bukan minta ianya dibatalkan, tetapi penilaian lebih munasabah tanpa membebankan sesiapa. Saya bagi contoh, harta yang berada dalam kawasan pentadbiran kita berpuluh tahun lamanya. Keadaan harta tersebut lebih kurang sama, tapi naik lebih 200% nilainya. Yang ini bukan dari MPJBT masuk ke kawasan kita. Harta ini rumah kampung sahaja. Tak pun dibina semula bertingkat-tingkat tingginya. Masih dalam rumah kampung biasa tapi nilainya sedemikian rupa. Kedua, saya nak bangkitkan nilai murni cara kerja di kalangan kita. Baik yang berjawatan tinggi maupun yang berada di bawahan. Kepuasan kita apabila MPJB ini mencapai kejayaan. Dalam hal ini semua ada peranan. Kita berada dalam satu pasukan. Jangan sesekali masing-masing membawa haluan berasingan. Yang di bawah dengarlah arahan ketua jabatan. Bekerja sentiasa ikut garis panduan. Kalau ada yang tak kena, buat teguran dengan sopan mengikut peraturan. Yang ketua jawatan pula, amalkan sikap keterbukaan. Kalau anak buah kita atau orang bawahan buat teguran ataupun beri pandangan, jangan sekali-kali kita abaikan. Dengar apa yang mereka katakan. Jika baik, ambillah ia sebagai penambah baikkan. Jika tidak, tak mengapa kita lupakan, tapi jangan sesekali kita perlekehkan. Kita ni saling memerlukan. Kita bukan hanya setakat kerja untuk mencari makan. Peranan kita terhadap masyarakat jangan kita lupakan. Saya teringat kata-kata Pak Hamka. Kalau Datuk Wira tadi merujuk pada kata-kata yang baik-baik, saya pun juga terpanggil untuk merujuk kata-kata sebegini. Kata-kata Pak Hamka, kalau kita fikirkan hanya tentang makan, kera di hutan juga makan. Kalau kita kata kita bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Jadi apa bezanya antara kita dengan apa yang saya sebutkan? Sudah pastinya kita manusia punya banyak kelebihan sebab kita boleh beri manfaat kepada sesama insan. Itulah kelebihan kita, itu pun jikalau kita mahu lakukan. Jika tidak, mungkin kita tidak tiada perbezaan. Saya juga nak ingatkan kepada semua yang saya anggap sebagai keluarga dan rakan-rakan, kita ini banyak kelemahan berbanding kehebatan. Sebab itu kita kena kawal diri dan jauhkan dari kesombongan.
kita saling perlu memerlukan, kita tak boleh hidup bersendirian. Kalau sepandai mana kita punya kekuatan dan kebijaksanaan, kita masih perlukan orang lain punya bantuan walaupun kita punya kepakaran. Sebagai contoh, pakar bedah yang telah berjaya membuat ribuan pembedahan, tapi tak mungkin dia boleh membuat pembedahan ke atas dirinya sendiri tanpa bantuan daripada orang lain. Itu cerita masih hidup. Setelah mati pun kita perlukan bantuan untuk uruskan jenazah sehingga ke tanah perkuburan. Boleh ke orang yang telah meninggal mandi sendiri dan seterusnya dikapankan selepas itu berjalan sendiri ke tanah perkuburan? Tak ada, tuan-tuan. Kalau ada, memang lintang pukang orang lari bertempiaran. Jadi Yang Amat Datuk, sebagai kesimpulan, sama-sama kita jaga persahabatan, sentiasa melakukan kebaikan untuk manfaat sesama insan. Jika ada perkara-perkara yang menjadi pertikaian, carilah jalan penyelesaian dengan cari titik persamaan, jangan dicari titik perbezaan. Kesempatan ini juga saya ucapkan selamat Hari Deepawali kepada rakan-rakan yang berbangsa India. Semoga perayaan kali ini disambut dengan penuh kemeriahan. Cukuplah sekadar ini saya punya ucapan. Mungkin bulan depan kalau ada kesempatan kita bahaskan pula tentang belanjawan. Itu pun tengok kod siapa punya giliran. Segala salah silap, terlanjur kata, saya mohon kemaafan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Bandar Barisan Ahli Majlis, Tuan Susah, Timbalan Susah, ahli-ahli FUSO, para pemberita, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 10 Palang 2023 pada pagi ini telah pun selesai. Sebentar lagi Yang Hormat Datuk Bandar akan meninggalkan Dewan Air Merah pada sidang hadirin dan ahli mesyuarat. Dipohon untuk berdiri.